Ha, macam huruf-huruf tebal macam so. So antara yang saya dengar lah yang banyak salah. Huruf so, sodo tozo tu yang tebal tu. Lepas tu yang lain tak ada masalah sangat lah. Cuma kadang-kadang yang keluar angin tu pun kadang-kadang ada terlupa. Jadi kena ingatlah huruf-huruf yang keluar angin. Huruf ta, at, huruf ka, ak, apa lagi. Lepas tu huruf-huruf kol-kolah. Kol-kolah cantik. Dalam grup ni itulah saya pelik dengan grup ni. Kalau grup-grup lain semua kol-kolah hancur. Tapi dalam grup ni semua cantik kol-kolah. Alhamdulillah, rezeki kan. Kata rezeki masing-masing. Jadi cuba berlatih huruf-huruf yang tebal tu lah. Jadi kena ingat bila huruf yang tebal kita kena out kan kita. Out. Kita kena bunyikan dia sikit lah. Else. Else. So mati tu. Else. Kalau to, ato. Ato. Kalau do, lidah ke tepi. Elm. Elm. Lepas tu kalau zo, elm. Elm. Gitu. Jadi banyak-banyak terlatih. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan saya kira untuk peperiksaan minggu hadapan. Sangkut-sangkut. Okey, jadi insyaAllah kita sambunglah kepada topik seterusnya. Topik yang terakhir. Okey. Jadi saya tak ingat minggu lepas saya ada cakap ke tak. Tetapi mulai minggu ni tuan-tuan dan puan yang ada dalam kelas ni dan yang tengah tengok rakaman tu. Mulai hari ini kalau boleh saya minta tuan-tuan dan puan jangan ponteng kelas. Jangan ponteng kelas. Tuan-tuan dan puan kita semua dah besar lah. Bukannya kecil lagi. Nak ponteng-ponteng ni. Kita semua dah tua bangka lah. Jadi janganlah kita mengamalkan ponteng. Sebab apa? Sebab start daripada minggu lepas, kita sebenarnya dah masuk kepada fasa yang baru. Iaitu fasa tajwid. Fasa untuk kita mengenal pasti tanda-tanda baca lah. Tanda bulat tu function dia apa, tanda berudu ni macam sekarang ni lah. Tanda berudu ni function dia apa. Lepas tu nanti kita belajar nun mati kalau jumpa ni macam mana. Mim mati kalau jumpa ni macam mana. Alif lam baca macam mana. Itu semua kita akan masuk dalam modul 4. Jadi macam biasa, bila kita masuk modul 4 ni, segala 5 perkara asas yang kita dah belajar sebelum ni, pastikan dah mahir lah. Jadi kalau 5 ni pun kita merangkak-rangkak lagi, dikhawatiri, bila dah masuk tajwid nanti, lagilah kita terabur. Jadi ingat lagi tak 5 perkara asas tu apa? Huruf, Huruf, makhraj, makhraj, terbaik. Lagi, baris, terbaik. Baris, lagi. harakat, Harakat. Dan yang terakhir yang kita belajar modul 3 ni, mati. mati. Alhamdulillah. Jadi kena kukuhkan 5 perkara asas ni sebelum kita nak masuk ke modul 4. Okey, alhamdulillah lah. Jadi jom kita masuk kepada topik tajwid seterusnya, iaitu hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa tuan-tuan dan puan? Hamzah wasal ni adalah alif yang kita belum tahu baris dia apa. Lagi sekali saya ulang. Hamzah wasal ni dia adalah alif yang kita belum tahu baris dia apa. Sebab tu saya suruh kukuhkan 5 asas dulu. Jadi kalau 5 asas bab yang baris pun kita terabur, apa lagi yang tak ada baris ni? Yang kita kena tentukan baris ni. Jadi kena berhati-hati. Jadi hamzah wasal ni sebenarnya kita selalu jumpa, tapi kita tak tahu nak baca macam mana. Jadi selalunya orang terus baca baris atas je. Tapi sebenarnya salah lah. Jadi contoh hamzah wasal ni ada kat mana? Ada dalam surah Al-Fatihah. Selama ni kita baca.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tahukah anda, sebenarnya Alhamdulillah tu, dia tak ada baris pun. Dia ada berudu ni je. Kita panggil berudu. Jadi berudu ni lah Hamzah wasal. Jadi Hamzah wasal ni dia baris apa sebenarnya? Siapa tahu? Ada siapa tahu tak? Tak ada kan? Tak apa. Tak tahu tak apa. Tak tahu itu adalah proses untuk belajar. Jadi kalau sebelum ni tak tahu, hari ni kita kasih tahu. Okay, boleh? Boleh ke tidak? Hai, tidur ke semua? Boleh Ustaz. Boleh. Cik Tua Imran je jawab ni. Yang lain mana ni? InsyaAllah. Jadi jom. Tak apalah. Jadi jom kita tengok. Jadi dalam konteks ni, dalam surah Al-Fatihah ayat kedua ni, kita nampak Hamzah wasal ni, dia berbaris atas. Okey. Jadi Hamzah wasal, dia akan berbaris atas. Ingat baik-baik tuan-tuan puan. Hamzah wasal, dia akan jadi baris atas kalau dia duduk sebelah lam. Ingat baik-baik. Hamzah wasal, tulis dalam modul masing-masing. Tak apalah, dalam modul pun dah ada dah sebenarnya. Cuma ingat je. Hamzah wasal, lagi sekali saya ulang. Hamzah wasal hanya boleh jadi baris atas kalau dia duduk sebelah lam. Ingat baik-baik. Okey. Jadi dekat sini dia duduk sebelah lam. Jadi dia akan jadi baris atas. Okey. Jadi cuba kalau kita baca balik surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tengok balik ejaan dia dalam Al-Quran. Perasan tak? Kita jumpa lagi satu Hamzah wasal dekat sini. Hamzah wasal. Jadi Ustaz cakap, tadi Ustaz cakap Hamzah wasal ni bila duduk sebelah alif, bila duduk sebelah lam, dia akan jadi baris atas. Tapi kenapa kita tak baca Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa tuan-tuan puan? Ada dalam modul dulu, kita tengok. Hai, semua menunggu jawapan je ni. Jadi sebab Hamzah wasal ni, kita buka modul balik. Nampak tak dekat awal-awal ni? Hamzah wasal ni, dia dibariskan di awal ayat je. Kalau dia di tengah ayat, kita kena abaikan. Ya, betul. Mantap, Tuan Jamal. Jadi lagi sekali saya ulang, dia dibariskan di awal ayat dan diabaikan di tengah ayat. Jadi contohnya kita boleh tengok dekat ayat nombor 3 surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada dua Hamzah wasal. Tetapi satu berbaris, satu lagi tidak berbaris. Kita abaikan dia. Pangkahlah dia. Jadi dari sini Ar-Rahmanir. Terus potong dekat Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Tetapi andai kata tengah mengaji, tengah baca-baca, kita berhenti dekat kita tak cukup nafas contohnya. Maliki yaum. Maliki yaum. Kita berhenti. Jadi dah dikira wakaf lah kat situ. Jadi bila kita wakaf, nak tanya, kita nak baca ad-din ke kita baca mid-din? Ad-din ke id-din? Jawab.
Cuba. Mid, Middin. middin. Jadi ya betul jawapan Middin. Kalau kita baca bersambung. Tetapi dekat sini kita wakaf. Bila kita wakaf, kita letakkanlah baris pada hamzah wasal ni. Sebab kita mulakan ayat baru. Contohnya saya baca daripada depan lah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Saya wakaf. Lepas tu saya sambung balik. Maliki Yaum. Saya wakaf. Lepas tu saya sambung. Ad-Din. Jadi kena berhati-hatilah tuan-tuan dan puan dengan hamzah wasal ni. Ingat, hamzah wasal ni kita abaikan kalau kita baca bersambung. Contoh kita ambil daripada sinilah. Kalau kita baca bersambung, Lillahi Rabbil Alamin. Tetapi kalau kita baca, kita wakaf, kita berhenti dekat sini, Lillahi Rabb. Lillahi Rabb. Jangan lupa ba kalau mati kena qalqalah. Lillahi Rabb. Lepas tu kita wakaf. Lepas tu kita sambung balik. Ayat baru lah cerita dia kat sini. Bila ayat baru, kita kena bariskan dia. Al-Alamin. Faham tak? Jelas ke tuan-tuan puan? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi bila kita baca bersambung, kita abaikan dia. Bila kita baca di awal ayat, kita akan bariskan dia. Jadi yang saya terangkan tadi, dia awal ayat tu bukan bermaksud awal-awal ni je. Di sebelah nombor ni je. Sebelah nombor ni je awal ayat. Sebelah nombor ni je awal ayat. Bukan. Maksud saya, dekat mana-mana kita wakaf pun, lepas tu kita nak sambung ayat baru, kalau kita mulakan dengan hamzah wasal tu, maka kita kena bariskan dia. Contohnya dekat sini. Ayat ni panjang sikit, jadi kita boleh nampak lah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Biasa kita berhenti kat sini kan. Tapi andai katalah kita berhenti jauh sikit. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Kita berhenti kat sini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Lepas tu kita sambung. Bila kita sambung dekat situ, kita kena bariskan dia. Al-maghdubi alaihim. Macam itulah ceritanya. Jadi dekat surah Al-Fatihah ni, bila kita potong-potong macam tu, dia jadi tak sedap lah. Sebab kita dah biasa. Cuba kalau kita ambil surah tengah-tengah. Kita ambil surah tengah-tengah ni. Jadi mesti kita rasa macam, jadi kita rasa macam tak adalah kekok sangat lah bunyi dia. Jadi contohnya dekat sini, pada ayat surah ni lah. Surah Al-Furqan. Kita baca dekat sini. Macam biasa, pertama sekali kita bariskan dia. Allazi lahu mulkus samawati wa. Kita wakaf dekat sini. Allazi lahu mulkus samawati. Lepas tu kita sambung. Bila kita sambung ayat baru, kita kena buat apa tuan-tuan puan? Bariskan dia. Betul lah. Kita bariskan dia. Al-ardi. Begitu. Okey. Jadi kena ingat. Balik saya ulang balik daripada sini. Dia akan dibariskan di awal ayat. Diabaikan di tengah ayat. Di tengah ayat ni bermaksud bersambung. Jadi andai katalah. Andai kata. Kita buka pada surah Al-Fatihah. Andai kata kita ada baca macam ni. Pernah tak dengar imam-imam dia baca macam ni?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Pernah dengar tak orang baca macam tu? Ke tak pernah? Tak pernah eh? Jadi mesti jangan pergi masjid ni. Jadi selalunya lah lagi-lagi time tarawih. Tok Imam kita akan baca. Alhamdulillahirabbil alamin nar. Dia baca nar. Kenapa? Sebab dia tak wakaf kat sini. Sebab dia baca bersambung. Jadi bila dia baca bersambung, kena abaikanlah wasal ni. Gitu. Okey, dah lama sangat cerita pasal ni. Okey, jadi kita sambung pula berkenaan dengan macam mana kita nak bariskan hamzah wasal ni. Jadi ingat macam saya cakap tadi, hamzah wasal hanya boleh berbaris atas kalau dia berduduk sebelah lam. Jadi apa jadi kalau dia tak duduk sebelah lam? Kita tengok contoh kat bawah ni. Okey. Bila dia tak duduk sebelah lam, kita kena tengok huruf huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga tu macam mana? Okey, jadi tuan-tuan dan puan kena dengar sekarang ni. Hamzah wasal biasanya dia duduk sebelah huruf mati. Kalau tak percaya cari dah dalam satu Al-Quran ni. Semua hamzah wasal dia mesti duduk dekat huruf mati. Nampak tak? Dia mesti duduk dekat huruf mati. Ada lagi tak? Dia mesti duduk sebelah huruf mati. Ada lagi tak? Cari lagi. Masuk surah tengah-tengah sikit. Kap. Surah tengah-tengah sikit. Kap. Cari lagi hamzah wasal. Hamzah wasal mesti dia duduk sebelah huruf mati. Kebanyakannya lah. Nanti ada pula yang cakap yang ni dia duduk sebelah sabdu. Itu nanti kita belajar macam mana kita nak baca. Tapi sekarang ni tuan-tuan kena ingat, dia hamzah wasal mesti duduk sebelah huruf yang mati. Jadi macam mana kita nak bariskan hamzah wasal ni kalau tak ada huruf lam? Kita kena tengok huruf yang ketiga. Contoh yang paling tepat, kita tengoklah pada surah Al-Fatihah lagi. Hamzah wasal ni banyak tuan-tuan dan puan. Cuma ramai tak perasan. Okey. Perasan tak kita baca ayat ke-6 ni? Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tak ada pula kita baca dinas. Betul tak? Selama ni kita tak perasan. Tapi hari ni kita nampak sebenarnya ejaan dekat situ adalah menggunakan hamzah wasal. Jadi bila hamzah wasal dia tak duduk sebelah lam, kita kena tengok baris huruf yang ketiga, 2 dan 3. Jadi dekat sini huruf yang ketiga adalah huruf apa tuan-tuan? Dah, betul. Dal tu berbaris bawah. Jadi hamzah wasal tu pun dia akan jadi baris bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Mantap. Jadi kembali kepada modul. Kita tengok dekat perkataan ni. Hamzah wasal bertemu dengan shin mati, bertemu dengan huruf dal. Okey, dal. Jadi hamzah wasal ni dia akan jadi baris apa tuan-tuan dan puan? Baris atas. Baris atas ke? Kenapa bagi atas tuan? Jadi kenapa baris atas? Sebab dia ikut ketiga. Jadi huruf ketiga tu baris depan. Jadi betul lah tu. Dia punya sebab dah betul. Jawapan dia tak berapa tepat. Okey. Jadi betul lah. Sebab dia ikut huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah baris depan. Maka hamzah wasal ni pun akan jadi baris. Baris apa tuan-tuan? Depan.
Depan, betul. Okey, alhamdulillah. Jadi dekat sini dia akan jadi ushdu. Udu. Ushdu. Betul. Okey, kita test lagi. Okey, ni tadi kita dah sebut dah. Kalau salah lagi, tak tahulah. Jadi sekarang ni dia bukan duduk sebelah lam. Jadi kita tengoklah baris yang ketiga. Okey, kita dah tengok baris ketiga. Okey, jadi sekarang ni hamzah wasal ni dia akan jadi baris apa, tuan-tuan dan puan? Bawah. Bawah, betul. Sebab huruf yang ketiga berbaris bawah. Bawah. Mantap. Boleh tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi seterusnya tengok pada perkataan ni. Dia bukan duduk sebelah lam. Jadi sekarang ni hamzah wasal ni dia baris apa? Atas. Atas ke? Kenapa atas? Yang ketiga. Ya, okey. Macam biasa. Sebab dah betul, tetapi tuan-tuan dan puan-puan lupa ayat pertama saya tadi awal-awal tu. Iaitu hamzah wasal hanya boleh baris atas kalau dia duduk sebelah lam. Jadi kena ingat dekat situ. Jadi dekat sini nak kena bariskan apa? Jadi bila baris atas, huruf ketiga baris atas, makanya hamzah wasal akan jadi baris bawah. Macam tu. Jadi kita besarkan balik. Okey, jadi bila kita tengok pada modul tu betul-betul, kita jadi ikra. Jadi jangan lupa lah qalqalah pada qa tu, ikra. Jadi tengok balik-balik. Tengok betul-betul dalam modul. Hamzah wasal baris atas jika sebelahnya huruf lam. Jika sebelahnya bukan huruf lam, kita tengok huruf ketiga. Jadi huruf ketiga, macam saya cakap tadi lah, kalau huruf ketiga baris depan, huruf hamzah wasal pun akan jadi baris depan. Kalau huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal pun akan jadi baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris atas, hamzah wasal akan jadi baris bawah. Sebab, kita petah balik ke atas. Sebab hamzah wasal hanya boleh jadi baris atas kalau dia duduk sebelah lam. Alhamdulillah. Okey, mantap. Okey, jadi sekarang ni kita nak test sikit lah. Kita nak tanya pada contoh-contoh ayat di bawah. Okey. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan, tengok betul-betul dekat sini. Sekarang ni, okey. Sekarang ni 1, 2, 3. Okey. Cuba jawab. Hamzah wasal tu baris apa, tuan-tuan dan puan? Baris atas. Atas. Ya, betul. Alhamdulillah. Kenapa baris atas? Sebab ada lam. Sebelah lam. Ya, terbaik kan. Sebab dia ada lam. Terbaik tuan-tuan dan puan. Jadi bacaan dekat sini akan jadi Al-Ghafuru. Okey, mantap. Seterusnya. Macam biasa, sekarang ni tak ada lam. Jadi hamzah wasal ni akan jadi baris apa, tuan-tuan dan puan? Depan. Baris depan. Depan, betul. Alhamdulillah. Jadi dia akan jadi ini, baris depan. Dan jangan lupa qalqalah pada huruf dal. Dia akan jadi udkhulu. Ikut baca. Udkhulu. Udhulu. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya. Yang ni pula. Okey, jadi sekarang ni hamzah wasal ni akan jadi baris apa, tuan-tuan dan puan? Bawah. Baris bawah. Baris bawah. Sebab huruf ketiga baris bawah. Okey. Jadi bacaan dia akan jadi, ikut saya, ribuhu. Idribuhu. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Oh, 21 kita tak belajar lagi. Lupa pula. Masya-Allah. Belum Ustaz.
Itulah tak apa ingat katanya ni. Dah terlebih pula. Tak apa kita settlekan ni dulu. Nanti kita patah balik nombor satu. Okey, seterusnya laju sikit. Okey. Okey, sekarang ni Hamzah Wasal dia akan jadi baris apa? Baris bawah. Bawah. Bawah, betul. Alhamdulillah. Okey, cantik dah faham lah. Okey, jadi bacaan akan jadi istawa. Baca. Istawa. Istawa. Okey, seterusnya. Kita pergi pula kat sini. Okey. Sekarang ni huruf ketiga baris atas. Jadi Hamzah Wasal akan jadi baris. Atas. Atas. Pandai. Baru nak trik sikit. Alhamdulillah. Okey, baguslah tu. Tandingnya tu tahu bawa faham lah tu. Okey. Jadi dia akan jadi baris atas. Jadi bacaan dia akan jadi Al-Majidu. Al-Majidu. Mantap. Seterusnya. Okey, yang ni. Hamzah ni akan jadi baris Depan. Baris depan. Mantap. Jadi bacaan akan jadi Usjudu. Usjudu. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Yang ni. Apalah. Teruskan je lah. Jadi semua dah faham. Jadi yang ni dia akan jadi baris bawah. Baris bawah. Dia akan jadi Ikhmil fiha. Ihmil fiha. Okey, mantap. Dan seterusnya ialah baris apa? Baris bawah. Baris bawah. Bawah, mantap. Ini dekat sini. Okay, jadi irtabtum. Irtabtum. Okey, alhamdulillah. Cantik, selesai. Alhamdulillah. Okey, jadi jom kita patah balik kepada muka surat nombor satu. Betul dia rasa macam cepat sangat dah nak ni habis dah. Lupa tertinggal. Okey. Jadi alhamdulillah. Tu saya cakap tadi. Mulai saat ni kita dah masuk kepada hukum tajwid. Jadi ni pun hukum tajwid ni. Nama dia adalah qalqalah. Qalqalah. Bukan Coca-Cola qalqalah. Jadi qalqalah ni apa? Qalqalah ni dalam bahasa Melayu maksud dia melantun lah. Melantun. Jadi bila kita bertemu dengan huruf-huruf qalqalah, kita kena lantunkan bacaan. Tapi macam mana nak ingat huruf-huruf qalqalah ni? Jadi dekat sini kita dah bagi formula. Kalau macam orang dulu-dulu, ada orang lama lah kat sini. Macam orang dulu-dulu, dia formula dia Otoba Jimda, betul tak? Ada tak orang nama-nama kat sini? Tak ada kan? Aduh. Biasa orang lama formula dia Otoba Jimda. Qutbu Jimda. Macam mana dia punya ni? Saya lupa dah. Tapi Otoba Jimda lah. Tapi zaman moden ni kita ada formula baru lah. Daripada Komaru ni. Formula dia adalah baju dah kotor. Baju dah kotor, ingatlah qalqalah. Jadi kita bayangkanlah qalqalah ni jenama sabun basuh baju lah. Ingat baju dah kotor, ingatlah qalqalah. Tunggulah nanti saya dah kaya nanti saya buatlah brand sabun basuh baju. Nama dia qalqalah. Jadi kena ingat. Bila kita sebut qalqalah je, kita ingat baju dah kotor. Apa benda baju dah kotor pula ni? Baju dah kotor ni adalah singkatan kepada ba, jim, baris depan ju, da, ko dengan to. Jadi kena ingat 5 huruf ni saja yang dia akan bunyi melantun. Be, je, de, ko, to. Kalau huruf lain jangan dilantunkan. Contoh yang paling biasa orang buat adalah ta lah. Dia baca at. Salah lah. Sebab macam kita belajar huruf ta dia hanya mengeluarkan angin. At. Beza dengan lantun Lagi satu huruf do. Ini pun ramai yang suka melantun ni. Aldo. Dia pergi aldo pula. Tak pun aldo. Salah. Huruf do
Huruf do suara je terlepas. Tetapi nafas tertahan. Elm. Elm. Okey, mantap. Okey, jadi jom kita pergi kepada kol-kolah. Okey. Jadi huruf yang pertama huruf ba. Ab. Ha, Ab. okey, jadi kol-kolah untuk sekarang ni kita tak ni lagi lah. Kita tak masuk dengan lebih mendalam. Tetapi untuk sekadar pengetahuan je, kol-kolah ni dia ada 3 jenis. Kol-kolah sugro, kol-kolah kubro dengan kol-kolah akbar. Tapi hari ni kita tak nak masuk lah sugro, kubro, akbar tu. Hari ni kita belajar nipis dengan tebal. Kol-kolah nipis dengan kol-kolah tebal. Jadi rasanya sebelum ni pun saya pernah terangkan lah. Kol-kolah nipis adalah kol-kolah di tengah ayat. Kol-kolah tebal adalah kol-kolah di hujung ayat. Jadi jadi bila dekat tengah kita kena baca nipis lah. Kita kena baca abwa buha. Ikut saya baca. Okey, mantap. Jadi sekarang ni kita dah masuk modul tajwid. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan, nampak je huruf kol-kolah, tuliskan Q dekat bawah. Kat mana kol-kolah tu? Lepas tu kita bacalah. Kalau bacaan cantik dia adalah qablika. Tapi untuk latihan kita baca qablika. Qablika. Okey, mantap. Seterusnya macam biasa, tulis dekat bawah ni Q dalam modul masing-masing. Lepas tu kita bacalah abkaron. Abkaron. Okey, mantap. Jadi sekarang ni kat ujung ni dia kol-kolah tebal. Jadi yang ni tak apa, kita bunyikan dia be. Jadi jangan lupa tulis Q dekat bawah. Bacaan dia akan jadi ta'jab. Ta'jab. Mantap. Okey, alhamdulillah. Semua cantik bacaan dia. Okey, seterusnya huruf ja. Okey, huruf ja. Sama jugalah. Bila di tengah ayat, kita baca je nipis je. Yaj'alu. Yaj'alu. Mantap. Seterusnya, tuliskan Q di bawah. Jadi bacaan dia yang cantik adalah wajhihi, wajhihi. Tapi untuk latihan, cuba baca. Wajhihi. Wajhihi. Okey, cantik. Alhamdulillah. Cantik bacaan dia. Okey, seterusnya. Ajrun. Ajrun. Okey, cantik. Alhamdulillah. Jadi, terus cakap. Kat kelas ni memang cantik kalau-kalau. Okey, seterusnya. Tajri. Tajri. Okey, mantap. Ada yang laju, tak apa. Yang boleh buat laju tu cantik lah. Tapi yang masih tak boleh, buat je macam biasa. Macam saya cakap, tajri. Baca macam tu pun tak apa. Untuk latihan. Tapi bacaan sebenarnya dia memang kena laju. Tajri. Tajri. Macam perkataan. Macam tu. Macam iqra' tadi lah. Iqra'. Kita tak baca pula iqra'. Kita baca iqra'. Iqra'. Macam tu. Okey, mantap. Jadi kol-kolah ni semua cantik. Rasanya kita tak perlu lama-lama dah. Kita kembali kepada hamzah wasal. Jadi nanti hantarkan rakaman lah untuk bacaan track 21. Dan jangan lupa untuk latihan sendirilah. Latihan sendiri, tuliskan Q pada bawah dia. Jadi ingat, baiklah saya ulang balik. Ingat, kol-kolah bila dia tengah-tengah, kita jangan break ayat dekat sini lah. Jangan kita baca wajhihi. Wajhihi, salah lah tu. Kita baca wajhihi. Nampak tak beza dekat situ? Jadi ingat, dia bukan wajhihi, dia wajhihi. Sikit je bunyi tu.
Wajhihi. Wajhihi. Mantap. Okey, nanti hantarkan rakaman bacaan muka surat 21. Nanti saya akan semak. Okey. Jadi seterusnya muka surat 23 lah. Nah, 23 ni macam biasalah. Kita tengok bila untuk muka surat 23 ni untuk latihan lah. Sama-sama kita buat. Jadi sekarang ni kita ada berapa orang ni? Ada 6 orang. Okey, mantap. Ada kat sini ada 1, 2, 3, 4. 4 baris je pula tak cukup. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Cukup lah 6 baris. Tapi baris ke atas sudah ada baris pula. Okey, tak apalah. Kita salah satu lah. Okey, tak apa. Alright. Jadi boleh buat macam ni lah. Contohnya kat sini. Dekat sini dia dah bariskan merah. Nampak tak? Jadi dekat awal ni dia dah bariskan, dekat jadi baris atas. Dekat tengah-tengah ni dia pangkahkan. Macam tu. Jadi tulislah dalam modul masing-masing. Sama juga. Okey. Dekat sini. Cuma tambahan dekat sini dia tak buat. Jadi bila dapatkan huruf qalqalah, tuliskan Q dekat bawah dia. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, jadi jomlah kita berlatih sama-sama. Kita panggil seorang-seorang Jadi saya jemput yang pertama. Siapa yang paling senyap sekali ni? Kita panggil Puan Norizah Bonda. Ada tak? Klik-klik tu. Tak ada ke? Ada ke tak ni? Hello? Puan Norizah? Okey, tak ada tak ada respon ni. Ada ke? Tak ada. Okey, tak apalah. Puan Norizah tak ada. Jadi kita teruskan dengan Tuan Jamal lah. Boleh Tuan Jamal? Ya. Okey, kita cuba satu baris satu lah. Kita mulakan ayat pertama lah. Okey. Okey, yang pertama. Ada nampak Hamzah Wasal ni? Hamzah Wasal ni baris apa tuan? Ni baris atas. Kata betul. Okey, cari lagi ada Hamzah Wasal tak? Tak ada. Okey. Satu. Satu je betul. Okey, cari lagi ada huruf qalqalah tak? Qalqalah. Ba. Ada tak? Ba jinda qato. Ba ada satu. Ba ada satu tapi dia mati ke tak? Tak. Mati. Mana tu? Ba mati. Oh, hujung sana betul-betul. Saya tak perasan. Okey. Saya terus. Okey. Betul. Kat sini ada mati satu. Qalqalah. Jadi jangan lupa letakkan baris tadi. Dekat Hamzah Wasal. Okey. Jadi sebelum ba tu ada Hamzah Wasal tu. Jadi cakap tak ada. Hamzah Wasal. Saya baca yang dekat mula-mula tu. Yang Mula-mula mula-mula tak. Okay, Yang tak apa. Nos Robiha. Buha. Buha. Okey. Okey, tak apa. Jadi kita habiskan terus. Jadi satu baris ni, lagi satu Hamzah Wasal ni baris apa tuan? Jawab. Lagi satu ni dia tak pangkah. Pangkah Tuan Jamal. Baris tu. Okey. Jadi dah letakkan baris tu boleh dah baca Tuan Jamal. Cuba baca Tuan Jamal daripada pertama ni satu baris je. Sekejap. Tengok dulu. Tak apa, tengok dulu. Yelah. Nak baca kena tengok dulu. Kalau tak macam nak baca, betul tak? Okey, Tuan Jamal, tak apa-apa. Take your time. Tarik nafas. Okey. Baca pelan-pelan. Baca 2 ayat ni je. Pelan-pelan. Saya akan tolong. Okey. Al-masalu. Al-masalu. Jangan yang dah mati tu jangan hidupkan balik. Yang pergi jangan yang pergi
Yang sudah pergi janganlah kita terkenang-kenang lagi. Dia dah mati ya. Al-amsa. Al-amsalu. Betul. Okey, teruskan. Uh, nadribuha. Cantik. Cuma do tu kalau boleh jangan kol-kolah jangan ada bunyi. Naum. Nad Naum. Ribuha. nadribuha. Naum. Ribuha. Naum. Buruk tu jangan ada. Saya nak sebut tu Ustaz. Ya ke? Tak apa, Nak nanti. bunyi. Tak apa. Sebab tu kena balik tapi tak apalah. Kalau tak. Naf. Naum. Nadribuha. Boleh tu. Aduh. Kadang-kadang boleh. Boleh. Kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang tak jadi tak apa. Itu biasa. Saya pun kadang-kadang tak jadi juga kan. Jadi tapi takkan sampai selama-lamanya kita nak duduk di takut yang lama. Betul tu Ustaz. Tapi Tuan Jamal elok je. Itulah Tuan Jamal tak yakin dengan diri sendiri ni. Kita kena yakin sikit Tuan Jamal dengan diri sendiri. Okey. Mantap. Okey, jadi jom lagi sekali. Al-amsalu ribuha. Al-amsalu nadribuha. Okey, mantap. Cuma ni jelas tadi. Tu jangan lupa panjang Okey, mantap. Lagi sekali. Okey. Al-amsalu ribuha. Al-amsalu nadribuha. Mantap Tuan Jamal. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok baris kedua pula. Okey. Baris kedua dah letak baris. Jadi jom baca dengan saya Tuan Jamal. Al-Masihu jangan lupa kau Al-Masihu saya pun sangkut dah. Al-Masihu bnu Maryam. Al-amsiu. Mana tak Sekali lagi Ustaz. Al-Masih. Al-masih. Al-masiu Ubnu ubanu. Maryam. Maryam. Al-masiu ibnu Maryam. Cantik dah tu. Cuma jangan al-am Alma. Alma. Al-masiu ibnu Maryam. Okey, cantik Jamal. Alhamdulillah. Kena banyakkan latihan lagi dah Jamal. Boleh Okey. Okey, cantik dah tu. Jadi kena ingat lah. Dalam Al-Quran ni, yang jalan pun dengar. Dalam Al-Quran ni, setiap huruf mewakili satu bunyi lah. Kalau macam ni, kita tahulah Hamzah wasal. Huruf alif bunyi dia A. Lam kalau mati bunyi dia L. Mim. Mim huruf M. Tapi sebab dia baris atas, dia akan jadi A. Alma. Jadi satu sebenarnya Tuan Jamal tu baca betul. Kalau bersabdu. Kalau bersabdu betul. Dia akan jadi alam. Tapi sekarang ni kita tak masuk sabdu lagi. Laju Tuan Jamal ni. Jadi tak apa. Teruskan Ustaz. InsyaAllah boleh. Okey. Ni seterusnya. Kita panggil untuk ayat kedua ni. Silakan Tuan Muhammad Imran. Baris bawah Ustaz. Baris bawah betul. Okey. Lagi-lagi ada apa lagi tak yang kena tambah? Yang ni tak ada. Yang ayat pertama tak ada. Okey. Ayat kedua. Yang kedua huruf depan. Huruf depan. Baris depan. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ada kol-kolah tak di sini? Kolam tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Okey, jadi dah letak. Bolehlah cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim.
taghfir lana zunubana. Tak tahu. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Atlu ma auhiya ilaika. Cantik lah tu. Tapi kenapa at? Ah. Ut Ut. Okay. Utlu ma auhiya ilaika. Lagi sekali. Kenapa au? Kuat dia tukar baris. Ni belah ni. Lagi sekali. Lepas relax tu Imran. Tarik nafas, tarik nafas. Betul baca. Okay. Ah, Utlu ma uhiya ilaika. Mantap. Imran. Alhamdulillah. Boleh tu. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih kerana jadi betul bacaan dia. Jadi, yang lain pun sama. Cuba baca dengan tenang. Ingat, setiap kali kita mengaji, setiap kali kita baca, kita kena tengok satu-satu lah. Ada 3 baris lagi ni, sempat lagi kot. Okey, kita cuba. Puan Atrah. Boleh tak Puan Atrah? Tak ada jawapan juga ni. Okey, seterusnya Puan Zakiah. Ya, Ustaz. Puan Zakiah, boleh Okey, try baris yang ketiga ni. Macam biasa, mula-mula letakkan baris dulu. Ayat pertama ni. Ada hamzah wasal tak? Ada baris depan. Baris depan, betul. Okey, ayat kedua. Ayat kedua. Yang belah kiri. Yang firlana ni. Hamzah wasal tu baris apa? Firlana. Akan jadi baris Bawah. bawah, betul. Okey. Jadi ada kol-kolah tak? Ayat pertama dengan ayat kedua ni. Dal. Okey, hantar. Jadi tuliskan Q. Yang lain pun sama, tuliskan Q dekat modul masing-masing. Okey, jadi dah letakkan hukum-hukum dia. Boleh dah kita baca. Ini boleh Puan Zakiah baca. Cuba. Okey. Ushdud bihi azri. Jadi kol-kolah tu keluar angin je bunyi dia. Ingat. Ushdud bihi. Ushdud bihi azri. Mantap. Okey, seterusnya. Irfir lana zunubana wa israfana. Okey, alhamdulillah. Cantik macam mana? Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada kita. Okey, jadi semua saya dah panggil tadi. Jadi siapa yang saya panggil tak menyaut tu, banyak ke buat latihan ni nanti. Jadi sebelum kita tutup kelas kita hari ni, saya nak ingatkanlah tuan-tuan dan puan. Macam saya cakap tadi, setiap kali kita baca Al-Quran, pertama sekali kita kena tengok yang 5 perkara asas tu lah. Kita kena tengok huruf. Kita kena tengok huruf. Ni kita tahulah kalau bentuk 2 titik ni dia adalah huruf ya. Kita jangan bayangkan dia huruf ya terus. Kita bayangkan dia huruf Y. Sebab kalau ya, dia datang ni daripada baris ni. Ya. Sebab kalau dia baris bawah, kalau ya ni baris bawah, dia akan jadi Y. Itu dah dia. Yang pertama huruf, yang kedua baris. Yang makraj tu kita tak boleh tengok. Yang itu kita kena hafal. Jadi lepas tengok huruf, lepas tengok baris, tengok pula dia ada huruf mat tak? Yang ni contohnya. Kalau dia ada huruf mat, kita tambahkanlah lagi satu huruf vokal. Jadi dia akan jadi fi.
Yada kafi. Macam tu. Itu yang pertama lah, yang asas. Lepas tu mati. Jadi kenapa saya cakap yang ya ni kita jangan tulis ya terus. Kita tulis y dulu. Sebab kalau dia mati, contohnya dekat sini. Kalau dia mati, dia tak adalah huruf vokal. Dia y je lah. Jadi macam huruf ja ni ibaratkan huruf J. Lepas tu bertemu dengan baris atas, maka dia akan ada huruf vokal A. Tengok pula huruf sebelah dia, Y. Huruf ya. Sama dengan huruf Y. Ada baris tak? Tak ada. Ada tanda kurma ni je. Jadi tak payahlah kita letak huruf vokal. Tengok pula huruf sebelah, huruf ba. Huruf ba sama dengan huruf B lah. Yang ni kita dah belajar kat modul 2 kan. Yang api, bakul, telefon. Baris bawah EP, bikol, telefon. Jadi kat sini kalau baris bawah dia akan jadi B. Sama jugalah yang ni. Huruf K, baris atas dia akan jadi K. Jadi dekat sini bacaan dia akan jadi Jaibika. Jaibika. Macam tu je akuan. Jadi ingat saran saya, yang nak mengaji ni jangan gopoh-gopoh. Kita bukan nak berlumba dengan siapa-siapa pun. Jadi bacalah dengan tenang. Tengok satu-satu huruf. Tengok 5 perkara asas tu. Huruf, makhraj tak payah tengok. Makhraj kena hafal. Baris, harakat dengan huruf mati. Lepas dah tengok 5 perkara tu, baru kita tengok tanda-tanda baca yang lain lah. Macam sekarang ni kita baru jumpa ni. Belum lagi kita jumpa ni. Belum lagi kita jumpa dia tak ada pun tanda. Belum lagi kita jumpa macam-macam lagi tanda baca dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah banyakkan berlatih. Jadi nanti hantarkan rakaman bacaan ke surat 21, 22 dan 23 lah. Macam biasa. Qalqalah dan Hamzah Wasal. Nanti saya akan tambahkan lah dalam list. Okay. Jadi insyaAllah untuk minggu depan, tak apalah, untuk minggu depan kita takkan buat exam lagi lah. Kita akan tangguh ke 30. Kita akan tangguhkan exam ke 30 lah. Jadi untuk 23 hari bulan kita akan ulang kaji bacaan. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan buat latihan. Jangan lupa buat. Yang buat cantik, alhamdulillah. Yang saya tak pernah nampak nama dalam grup tu, pastikan buat. Dalam masa seminggu ni buat latihan. Cuba cari kelemahan masing-masing. Sebab minggu depan kita nak bincangkan. Cuba cari. Macam contohlah huruf qalqalah ni. Qalqalah ni lemah lagi ni. Lagi-lagi huruf qalqalah dal. Jadi minggu depan nak tanya ustaz lah. Boleh. Tak ada masalah. Minggu depan kita akan bincangkan huruf-huruf yang susah lah. Huruf so contohnya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada huruf yang mungkin bagi orang lain senang lah, tapi tuan-tuan rasa macam susah, boleh usulkan minggu depan. Kita akan ulang kaji bersama-sama. Jadi dan minggu depan kita akan banyakkan baca lah bagi tuan-tuan dan perempuan. Jadi bersedia mikrofon masing-masing. Siapa yang tak ada mikrofon, beli baru. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah sudah tamat kelas kita hari ini. Sudah tamat modul kita yang ketiga ni. Alhamdulillah. Maknanya dah 6 bulan dah kita bersama ni, tuan-tuan dan puan. 6 bulan tak, sebelum ni dengan ustaz lain jadi dah 6 bulan, dah lebih kurang berapa bulan kita bersama ni. InsyaAllah teruskan usaha lagi, jauh lagi perjalanan kita. Jadi untuk hari ni, tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan ke? Tak ada Ustaz.
Tak ada Okey, Alhamdulillah. Jadi kalau ada jangan malu-malu tanya je. Jadi untuk hamzah wasal ni semua faham lah ya. Ha, jadi kalau semua faham, Alhamdulillah. Jadi kena ingatlah hamzah wasal, ingat ayat saya tadi. Hamzah wasal ingat sampai bila-bila. Hamzah wasal hanya boleh berbaris atas kalau dia sebelah lam sahaja. Kalau bukan sebelah lam, tengok huruf yang ketiga. Itu je ayat dia. Okey, jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan, kita tutup dahululah majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insyaAllah ingat pesanan saya, jangan lupa buat latihan dan cuba cari kelemahan sendiri. Minggu depan kita bincang sama-sama. Jadi kalau dah tak ada, tu sajalah kot. Jadi kita jumpa lagi lah pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Okey, sama. Teruskan semua ya, tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. Mantap Pak Bu. Jumpa lagi.